sekali kita nak ucap Ramadan Karim, Ramadan penuh mulia akan datang. InsyaAllah kita tunggu pengistirahan daripada penyimpan Maha Besar Raja-Raja, dan kita mengharapkan bahawa semua lapisan rakyat yang beragama Islam dapat menyambut kedatangan Ramadan dengan penuh rasa syukur, walaupun kita berada dalam suasana PKP. Kerajaan telah pun memperuntukkan sebanyak 4.5 juta untuk sumbangan bako Ramadan kepada fakir miskin di semua dun ataupun di Dewan-Dewan Negeri lah, semua dun. Sebanyak 1,001 dun untuk mereka membantu, untuk wakil rakyat membantu golongan-golongan miskin dan juga yang memerlukan. Dan juga kita telah memutuskan bahawa selama 6 bulan kita tangguhkan sewaan RKR ataupun rumah awam kos rendah yang selama ni kita ambil bayarannya, kita tangguh sehingga 6 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, bertemu kembali kita dalam rancangan siri bicara siasah bersama pimpinan bagi memenuhi pengisian ilmu yang bermanfaat, khususnya dalam suasana kita menyambut Ramadan Al-Mubarak kali ini, dalam suasana PKP yang sedang kita lalui pada hari ini. Sekali lagi urusan penerangan Kerajaan Negeri Kelantan menampilkan pimpinan yang kita kasihi. Pada malam ini kita akan bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air, yang juga merupakan ahli Parlimen Kubang Krian, untuk bersama-sama dengan kita dalam siri bicara siasah bersama pimpinan pada malam ini. Untuk itu, marilah sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali bila kita boleh bangun tidur, kita boleh celak mata, tangan kita boleh gerak, kaki kita boleh gerak, yang menyebabkan sebahagian besar kita serah hak maring hari ni serupa. Ya, pasal apa serupa? Maring pun mata boleh tengok, hari ni pun mata boleh tengok lagi. Maring kaki tangan boleh gerak, hari ni pun kaki tangan boleh gerak, menyebabkan kita serah serupa maring hari ni. Padahalnya maring hari ni tinggal dah 24 jam kita tinggal, umur kita kau pendek, kau dekat dengan kematian. Ya, jadi di antara nikmat yang Tuhan bagi ni, bila kita umur kita sampai boleh jumpa dengan Ramadan. Sebab umur ni hak Allah, bukan hak kita. Ya, berapa ramai orang tengah sihat mati, berapa orang ramai yang tak ada penyakit gapo pun boleh mati. Ya, sebab mati umur ni bukan milik kita, umur milik Allah Ta'ala. Bila Allah beri umur kita, lalu kita mesti fikir aku mana dengan umur yang Tuhan buat ni, kita boleh buat benda, sesuatu benda besar. Ya, benda besar maksudnya benda yang pahala kita tak mati dengan mati kita. Ya. Kalau kita mikir sekadar hidup dunia, habis umur kita, pahala kita berhenti sikit. Ya. Sebab tu hamba sekali sebut, orang buat kerja, mengajar, ya, ataupun gapolah sekalipun, hak gaji kita terima ni sebenarnya bukan hakikat. Sebutlah hadis ke buku, kita pergi kedai, kita beli buku, kita beli Quran. Berapa harga Quran? 30 riyal, 40 riyal. 40 ringgit ni bukan harga Quran. Takkan Quran 40 ringgit. Sama juga buku. Kita beli buku. Ya. Pengarang nak tulis satu buku ni, kadang-kadang dia dengan penak lelah dia, dengan buku, rujukan masing-masing dengan sebagainya. Ya. Kita beli, mungkin harga 20 ringgit. 20 ringgit tu bukan harga buku. Ya. Bukan harga ilmu lah, bukan harga ilmu yang ada dalam buku tu. Nilai ilmu tak ada nilai. Jadi soalnya aku mana kita nak buat supaya hidup kita ni, walaupun umur kita pendek, 90 tahun pendek, 70 tahun pun pendek, tanyalah orang mana pun, hatta orang tu umur, kita duk mikir dia tu panjang umur. Berapa umur? Sebab umur ni mula-mula waktu muda kita suka kita cerita umur kita.
Bila kita meningkat sikit, serah malu nak rayak kat orang umur kita berapa. Tapi bila kita tua sangat, kita serah bangga pula sebut umur. Pak cik ni dah 90 dah ni. Jadi yang pentingnya bukan panjang pendek umur, tapi yang penting gapo yang kita buat dengan umur tu. Ada seorang sahabat Nabi nama Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Dia ni masuk Islam umur 31. Dia wafat meninggal umur 37. Berarti 9 tahun dalam Islam. Ya, tapi waktu mati dia bergegar arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Nabi waktu iring jenazah tu Nabi jinyit kaki. Nabi jinyit kaki. Sahabat-sahabat tanya Rasulullah pasal apa Nabi jalan gitu. Nabi kata, aku bimbang kaki aku ni terpijak malaikat yang turun, beramai-ramai malaikat turun untuk iring jenazah Sa'ad bin Mu'az. Jadi maknanya yang penting pada kita ni, gapo kita buat. Sama ada kita meniaga ke, kita bertani ke, kita politik ke, kita gapo, biar boleh pahala. Ya. Politik sebahagian pada Islam. Ya. Dan kita, hamba sebut, saya masuk politik ni bukan nak dosa. Ya. Tak ada pasal pula nak buat dosa. Okay, masuk politik. Ya. Dia kata, politik ni benda yang bersih. Ya. Bukan benda yang kotor. Ya. Walaupun musuh-musuh Islam, khususnya golongan orientalis, ya, golongan sekular, dia menyebut dia ada pemisahan. Dalam Islam tak ada pemisahan. Gapo pun dia akan bersih kalau kita ikut panduan syarak. Ya, politik akan dapat pahala kalau kita buat tu ikut panduan Quran hadis Nabi SAW. Sebab tu kalau kita tengok dalam sejarah, di antara sahabat-sahabat Nabi yang jamin syurga oleh Allah Ta'ala, siapa dia? Sebahagian besar tu tokoh-tokoh besar politik Islam. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Talha, Sa'ad, Sa'id, Zubair, ya, Abu Ubaidah, Amil Jarrah. Ni tokoh-tokoh besar yang sebahagian besar terlibat dengan kepimpinan siasat. Ya, tapi siasat lagu mana? Ya, politik yang tidak bercanggah dengan syarak. Ya, politik yang kita boleh pahala dengan dia. Kita ikhtiar politik ni bukan saja untuk dapat kuasa untuk kita laksana, tetapi gapo yang kita boleh buat waktu ni. Ya, alhamdulillah, ya, kita lah ni kita sebahagian daripada kerajaan. Alhamdulillah kita boleh buat. Ya, gapo yang kita boleh buat, kita buat. Di peringkat negeri, di peringkat kerajaan tempatan, di peringkat pusat, kita betul mana yang bercanggah, yang hak betul dah tak apa. Ya, Islam bukan nak mari nak ubah semua. Islam mari mengekalkan mana yang tidak bercanggah syarak, cuma Islam membetulkan mana yang bercanggah syarak. Gapo benda yang bercanggah syarak kita betul. Ya, bukan boleh drastik mari, ya, bukan kum payakun, tapi ada benda yang kita ada proses dia. Ada benda yang kita mesti melalui, ya, tempat tahap-tahap dia. Tetapi kita kena ada perancangan. Kita kena ada kaedah bagaimana kita nak laksanakan. Dan kita akui bahawa, ya, perubahan-perubahan yang berlaku dalam masyarakat, ya, sama dengan kuasa politik yang kita ada ni, ya, tujuannya ialah menyempurnakan apa yang diperintah Allah dalam Quran hadis. Kata Sayyidina Umar Khattab, mana-mana perintah Allah dalam Quran, perintah Nabi dah diambil, tak boleh buat mereka dengan kuasa politik. Aku akan guna kuasa politik yang aku ada untuk menyempurnakan perintah dalam Quran. Itu tujuannya. Tujuan kuasa politik ni bukan sebab gaji ke elang tak ada apa tu. Waktu habaq mansyurah habis gitu je. Tetapi tujuannya ialah untuk kita guna kuasa kita, dengan kuasa kita ada ni, bagaimana kita nak sempurna perintah Allah. Ya, sebab sebahagian perintah Allah tu tak boleh buat melainkan kena ada kuasa politik. Ya, maka kita, ya, terlibat dengan politik, sama ada di peringkat kampung ke, di percawangan ke, di peringkat negeri ke, hatta di peringkat pusat sekalipun, maka kita buat fikir siang malam bagaimana kita nak buat. Maka ada kaedah-kaedah dia yang kita boleh buat. Alhamdulillah, ya, nak sebutnya, bila kita buat perubahan besar, di antara benda besar yang kita buat, yang kita berusaha untuk buat ialah pertama sekali, ya, kita tahu bahawa ada empat pendekatan yang kita mesti beri keutamaan kita. Ya. Yang pertama sekali, ya, sirah Nabi SAW. Bila Nabi mari, masyarakat teruk Mekah ni, minum arak, berzina, berjudi, macam-macam. Ya. Tapi Nabi mari dia buat apa dulu? Ya. Jadi kena ada aulawiyat. Kena ada keutamaan. 13 tahun Nabi Mekah. Ya. Ayat mengharamkan arak apa semua, ayat perintah-perintah ni sebahagian besar tu orang Madinah. Bukan tu orang Mekah. Jadi Mekah ni apa dia? Pertama, betulkan akidah. Ya. Nabi betulkan akidah dulu. Ya. Akidah maksudnya Nabi ajak masyarakat beriman dengan Allah. Terima Allah sebagai Tuhan dulu. Terima Allah sebagai Tuhan. Ya. Bukan Allah ni sebagai tempat dan semua waktu semaya, bukan.
Tapi Allah dalam ekonomi, ada Allah dalam politik, ada Allah dalam ibadah kita, ada Allah dalam kita bermuamalah kita, ada Allah dalam kira cara kita, ada Allah dalam perjanjian kita. Ya, biar Allah ni ada di mana-mana, dan Allah Ta'ala ni Tuhan yang menjadi tempat rujukan kita. Tak tahu apa Pak Internaza'tum fi amrillah wa rasul. Kalau kamu bercanggah pendapat, buka Quran. Ya, tengok Quran kata gapo. Kita nak buat sesuatu, tanya sikit kat Allah. Boleh ke, tak boleh ke? Sebab tu Nabi SAW mari pertama betulkan. Sebab kalau manusia tak terima Allah sebagai Tuhan, tak terima Nabi Muhammad sebagai Rasul, bermakna tak terima dasar jalan. Jalan ni kena betul dulu. Sebagaimana kita nak buat jalan, engineer nak buat jalan. Ya. Dia bukan terus pergi bawa bulldozer atau lok, dah. Dia kena buka peta dulu. Buka pelan jaga mana, kok lorong mana. Ada kaedah dia, ada cara dia. Begitu juga Islam. Islam mari, Nabi SAW betul. Betul dua perkara. Di Mekah betul dua perkara. Pertama, betul dengan Allah, terima Allah sebagai Tuhan. Yang kedua, mengaku ada hari akhirat. Ya. Yu'minu billah wal yawmil akhir. Sebab tu kalau kita buka Quran ni, dia kembar dua ni. Ya. Maya dengan zakat kembar. Beriman dengan Allah dengan beriman dengan akhirat, dia kembar dua. Pasal apa? Supaya bila manusia yakin ada Allah dalam hidup dia, yang kedua dia yakin bahawa dia akan hidup melalui akhirat, maka menyebabkan dia tak berani. Walaupun orang tak nampak, walaupun orang tak tahu, ya, dia buat salah guna ke, dia buat benda-benda tak betul, tapi dia sedar, aku ni Allah akan hisab akhirat. Allah akan tanya aku akhirat. Gapo aku buat ni Allah akan tunjuk sosok. Menyebabkan orang tu walaupun dia boleh dengan cara, sebagai contoh, na'udzubillah, benda yang tak molek. Katakanlah dia beli rumah dengan duit yang haram. Dia tahu haram. Mungkin dia isteri dia tak tahu, anak dia tak tahu, tapi dia tahu. Tapi oleh kerana dia tahu, setiap kali balik rumah dia tengok Allah. Ya. Dia tengok rumah dia tu, dia tahu dia rumah ni beli tak molek. Sama juga kita beli buah diri, katalah ada orang buat rasuah. Yang ambil duit rasuah, orang wui ke dia, katalah wui lah 100 riyal. Tengah jalan jumpa orang jual durian. Ya. Maka dia beli buah durian, bawa balik anak-anak. Bawa balik rumah. Bila kita balik rumah kita ni, kita tahu duit ni beli dengan duit tak betul. Ya. Bila kita balik rumah, siapa ada rumah kita buka pintu tu, anak tengok kita buat durian, suka berapa mari. Yang sukanya anak kita pakai berbuk, durian berbuk. Ya, bila kita buka tu, anak kita makan, anak tak tahu gapo dia makan. Tapi kita, ayah kita tahu duit ni tak betul. Seragana kita waktu tu. Ya. Kalau kita tak serah gapo-gapo, hati kita teruk. Bi qulubihim maradun fazarumullah maradun, na'udzubillah. Ya. Mesti orang beriman dia serah. Allah, anak aku makan benda haram. Anak aku makan benda tak molek. Ya. Kita tengok anak kita berebut. Kita nak tengok waktu tu kita tahu bahawa durian ni beli dengan duit tak betul. Maka anak kita makan, isteri kita yang makan, dia tak ada dosa, tak tahu, tapi kita tahu. Ya, dan anak kita besar dengan benda yang tak molek ni, ya, akhirnya menyebabkan dia kerah hati. Ya, bila anak kerah hati, jangan salahkan anak, cuba cek kita makan gapo ke dia. Ya, jadi oleh kerana sama juga benda lain, kereta kita beli dengan cara tak betul. Setiap kali kita tahu bahawa duit tak betul, maka kena betul dua ni, betul dengan Allah, betul dengan akhirat. Supaya kerja kita buat, kita berpolitik ke, kita berekonomi ke, kita niaga ke, kita nak dua-dua. Kita nak dunia, ya, kebaikan dunia kita nak, ya. Yang kedua, kebaikan akhirat tu kita nak. Ya, maka kan itu, ya, mudah-mudahan semua yang kita buat dalam penglibatan kita dalam politik, khusus politik Islam yang mengajak masyarakat, ya, supaya beriman dengan Allah Ta'ala, ikut panduan Allah Ta'ala, ya, dan kita dalam situasi kita menjadi sebuah kerajaan bersama dengan kawan-kawan kita, maka perkara begini, ya, perlu kita teliti satu persatu, insya-Allah, ya, dengan berkat doa semua, dengan berkat kerjasama semua. Tak ada orang yang tak say benda molek. Semua manusia, sama ada dia ada agama ke tak ada agama ke, semua manusia fitrah nak kepada benda yang lebih baik. Ya, cuba tanya, tak ada siapa pun nak rasuah walaupun dia ambil rasuah. Ya, tak ada siapa nak benda tak molek walaupun dia sendiri buat benda tak molek. Pasal apa? Kerana fitrah manusia, fitratullahi allati fataran nas 'alaiha. Fitrah ni acuan yang Allah Ta'ala bentuk manusia di atas acuan tu. Jadi Allah bentuk begitu dah. Maka dia kalau dilawan fitrah dia. Dia akan, bila lawan fitrah tu, dia akan rasa. Boleh jadi waktu muda tak serah.
Tapi siapa masa dia akan rasa. Boleh jadi waktu dia sihat dia tak rasa, tapi waktu dia mari sakit dia akan main mikir. Boleh jadi waktu dia ada pangkat kebesaran dia tak rasa, tapi bila dia hilang pangkat kebesaran, dia hilang semua sekali, waktu rasa. Paling tidak manusia ni dekat nak mati dia akan ingat. Jadi dua perkara ni sebagai asas. Hal lain-lain, bahagian-bahagian lain tu kaedah tu banyak. Sebab tu Allah Ta'ala buat dua peringkat. Peringkat Mekah, peringkat betul ke jalan. Wa anna hadza sirati mustaqiman, ni jalan kula, mu ikut jalan ni. Dah ni doa sama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Allah tunjuklah padaku jalan yang betul. Tunjuk ni, satu, tunjuk mana halal, mana haram, mana dosa, mana pahala. Supaya dapat ilmu. Yang kedua, tunjuk ni juga supaya Allah beri kekuatan kita. Beri kekuatan supaya bila Allah kata halal, kita boleh buat. Bila Allah kata haram, kita boleh tinggal. Ramai orang dia tahu tak molek, tapi dia tak ada kekuatan nak tinggal. Jadi kena ada kekuatan. Mana dapat kekuatan ni? Pertama, ilmu. Yang kedua, bersaing. Saing orang juru. Saing orang molek. Kita saing orang molek ni menyebabkan kita malu mata dengan dia. Umpama minta maaf lah, kita isap rokok. Kita saing orang ikat isap rokok, memang kita akan isap rokok sama. Tapi kalau kita saing orang tak isap rokok, menyebabkan kita malu, malu. Kita dengan manusia ni, kita kena ada orang yang kita rasa segan dengan dia, malu dengan dia. Isteri dengan suami, suami dengan isteri, kena ada. Kita kena supaya kita boleh buat benda yang sahabat-sahabat yang boleh tegur kita. Yang ketiga, kita jadi baik kerana kita duduk dalam environment yang baik, suasana yang baik. Kita bentuk suasana. Hamba saya kali sebut, pasal apa bila kita pergi Mekah ni, kita rajin pergi maya masjid. Sejak sebelum masuk waktu kita pergi dah. Pasal apa? Sebab suasana orang ramai pakat pergi belakang. Kita ni bila pergi Mekah rajin. Pasal apa? Suasana tu membentuk kita. Saya sebut ginilah, bersih berani. Kita ni kena jadi bersih berani, jangan jadi bersih penakut. Bersih berani ni, dia tarik bersih lain. Dia ada kuat, dia boleh tarik bersih-bersih lain, rapat dengan dia. Tapi kalau kita lemah, orang tarik kita. Bila orang tarik kita, kita hanyut. Maka kan itu mana? Tiga perkara. Yang akhir, yang keempat, kita dengan Allah Ta'ala. Kena ada zikir yang kita tak tinggal. Ambillah mana-mana zikir yang kita tak tinggal. Ayat kursi ke, tiap-tiap hari, ataupun zikir ke, ambillah apa-apa zikir yang kita tinggal. Amal sama-sama zikir tu. Kena ada. Kita kena ada amalan kita, zikir kita, ayat Quran ke yang kita baca sama-sama, yang kita minta pada Allah Ta'ala jadikan zikir itu sebagai pelindung pada kita. Kena ada amalan-amalan kita yang kita boleh ambil. Banyak amalan yang kita boleh ambil. Ambillah mana yang mudah. Jangan baru nak baca, saya ustaz nak baca Yasin sekali sehari. Tak ambil apa ya, ambil yang mudah. Yang mudah kita teringat boleh buat lalu. Contoh, ayat kursi, teringat baca. Kena ada. Umpama sedekah, hari ni mikir, hari ni sedekah ke tak? Dia tiap-tiap hari ni sedekah tak ada tinggal. Biar bangun pagi sampai petang, kita mikir. Lepas mai Zuhur, mikir, aku ni sedekah tak hari ni? Kalau tak sedekah lalu. Lah ni mudah nak online, tak mudah lah jumpa tabung masjid pun. Paling mudahnya kita di rumah kita biar ada tabung. Ambo pagi-pagi, tabung ni ramai lah orang buat pun. Biar ada tabung di rumah. Bangun pagi sebelum mai subuh tu, ambil buh. Mulakan pagi dengan sedekah dulu. Sedekah jangan tinggal tiap-tiap hari. Kemudian yang kedua, jangan tinggal tiap hari. Tiap-tiap hari kita kena sentiasa menambahkan ilmu yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap hari kita ada tambah ilmu. Yang ketiga, tiap-tiap hari jangan tinggal Quran. Jangan tinggal Quran. Dia ni, kita ni tubuh sihat, tubuh kuat pun sama masa sakit kena makan vitamin ke, kena makan ubat. Ubat tu bila sakit, sebelum sakit ni umur kita meningkat ni kena tambah, adalah tambah makanan. Nabi pun sendiri sunnah Nabi ada makanan Nabi makan yang menyebabkan untuk jaga tubuh dan sebagainya. Wallahu alam. Apa yang penting ialah kita terlibat dalam gapo bidang sekalipun, ekonomi ke, nego ke, politik ke, biar politik yang dapat pahala, politik yang kita lepas kita mati pun kebaikan kita buat terus dia sambung oleh orang lain. Wallahu alam. Kita jumpa mula pada masa akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi